Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hari yang berkat, iaitu hari Jumaat. Pada hari ini saya ingin berkongsikan mengenai bagaimana ingin membuat ataupun menghasilkan Google Form. Okey. Mula-mula sekali, perkara yang pertama sekali, cikgu-cikgu perlulah login kepada Google account cikgu-cikgu masing-masing. Saya lebih cadangkan cikgu-cikgu untuk menggunakan akaun Google D5 yang telah diberikan oleh kementerian, sebab dalam akaun tersebut ia mengandungi dia menyimpan lebih banyak storan berbanding dengan email kita yang biasa. Jadi bila kita dah mula-mula login email, typekan Google Form. Okay, kita typekan Google Form. Kemudian kita pergi kepada Google Form sign in. Okay, kalau macam saya ni, saya dah sign in dalam akaun D5 saya. Okey, bagaimana cara nak menghasilkan Google Form dalam bentuk kuis? Okey, hari ini saya tunjukkan sedikit bagaimana kita nak menghasilkan Google Form dalam bentuk kuis. Okey, kita pergi kepada blank. Okey, kita pergi kepada blank. Dekat sini dia ada untitled form. Okey, dekat sini dia bahagian question. Okay, kalau kita tengok bahagian tepi ni, ada button tambah ni adalah untuk tambahkan soalan. Maksudnya kita nak tambah soalan, berapa banyak kita nak tambah, kita tambah dekat situ. Ataupun option yang lain adalah kita boleh duplicate soalan kita tu untuk mudahkan kita membuat soalan yang lebih kurang sama, cuma kita tinggal tukar soalan dan jawapan sahaja. Okey. Di bahagian tepi ni ada juga import question. Import question ni kita boleh import question daripada luar. Okay, contoh kita dah pernah buat soalan-soalan yang sebelum ni. Mungkin kita nak suruh anak murid kita buat ulang kaji. Kita import question tu dalam Google Form kita yang sebelum ni. Okay, kita boleh import question. Okay, yang ni untuk tambahkan kita punya title. Okay. Di bahagian tepi ni untuk add image. Contoh kita nak murid-murid kita menjawab soalan berdasarkan gambar, kita boleh masukkan gambar. Okey, sama ada kita upload daripada komputer kita ataupun kita ambil gambar daripada kamera, ataupun kita boleh cari melalui URL. URL ni kita cari melalui link. Okey, kalau contoh macam kita nak cari gambar harimau contohnya kan, kita type saja harimau dekat situ, nanti dia akan keluar. Okay, foto ni simpanan kita. Google Drive ni gambar daripada Google Drive kita. Okay, dan Google Image Search ni paling mudah sekali lah. Contoh kita nak cari harimau. Okay, kita letakkan, dia akan keluar harimau. Kita pilih insert. Okay, contoh akan keluar gambar harimau. Contoh. Ini sebagai contoh. Ini saya terangkan fungsi-fungsi dekat tepi ni. Ini pula add video ni sama juga. Kalau macam sebelum ni saya share, kita nak anak murid kita tengok dulu video pun boleh. Kita type je apa-apa video dekat YouTube dan dia akan sharekan link di dalam tu. Jadi kita tak perlulah nak copy paste banyak-banyak link daripada YouTube masuk ke dalam Google Form kita. Dan bawah sekali ni adalah add section. Add section ni kalau kita tengok, contoh kita nak buat bahagian yang pertama ni nama saja. Okey, yang kedua ni add section yang baru ni, dia akan pergi kepada muka surat yang seterusnya. Maknanya lepas saja buat yang pertama ni, kita akan pergi kepada next untuk kita buat section yang seterusnya. Tak apa, nanti saya tunjukkan bagaimana cara nak buatnya. Okey, baik. Okay, kita mulakan daripada tajuk lah dulu. Contoh kita nak buat tajuk apa? Kita buat tajuk haiwan di daratan, contoh. Ataupun haiwan liar. Mudahnya haiwan liar. Okay, haiwan liar. Okay. Ini sebagai tajuk Google Form kita. Jadi kalau kita klik dekat atas ni,
Dia terus jadi Google Form kita ni tajuknya haiwan liar. Kita klikkan star. Ni button folder untuk kita letakkan Google Form kita kat mana. Okey, contoh. Yang soalan pertama. Okey. Soalan pertama, contoh kita nak anak murid kita tuliskan nama dia orang. Nama dulu. Kita typekan nama. Okey. Dekat bahagian tepi ni dia ada pilihan. Ada short answer, ada paragraph, ada multiple choice, ada check box, ada drop down, ada file upload, linear scale, multiple choice grid, check box, grid, date dan time. Okey. Contoh nama. Okey, selesai. Yang ni dia akan jawab nama dia. Okey, seterusnya. Selepas nama kita nak minta dia isikan nama kelas dia. Kelas ataupun tahun. Kelas. Okey. Macam ni kita gunakan checkbox. Saya lebih suka guna checkbox. Checkbox ni nanti saya tunjukkan macam mana dia punya hasil dia. Okey, contoh kelas 1 Arif tambah 1 Bestari tambah 1 Cerdas. Okey. Okey. Macam mana kita nak tengok checkbox ni? Kita pergi kepada lambang mata ni, preview. Okey, kita tengok preview. Kita punya soalan. Contoh, nama dia nama siapa? Sekian-sekian. Harun bin Ibrahim. Contoh. Dia daripada kelas mana? Kelas 1 Arif. Okey, dia akan pergi next. Dia akan pergi ke yang seterusnya. Okey. Itu sebagai preview. Maksudnya setiap kali kita buat soalan, kita boleh pergi kepada preview. Okey. Ini checkbox ataupun drop down pun boleh juga. Okey, drop down dia akan jadi macam ni. Dia akan keluar macam ni. Dia akan pilih lah. 1 Arif ke, 1 Bestari ke, 1 Cerdas ke. Okey. Itu saja. Kalau contoh multiple choice, dia akan keluar macam kita tick saja. Tapi dia boleh pilih satu saja. Kita tetapkan dia boleh pilih satu saja. Okey. Selesai bahagian tu. Okey, sekarang saya ajarkan. Okey, macam ni kita dah selesaikan nama kelas. Okey, selesai. Contoh, kita nak pergi kepada section yang seterusnya. Kalau perasan tadi, kita dah selesai isi nama, isi kelas. Dia akan tekan next untuk pergi kepada bahagian soalan pula. Macam mana soalan dia? Okey, baik. Soalan dia. Okey, ini section kedua. Kita contoh, section 2. Sila pilih jawapan yang betul. Okey. Okey, lepas dah macam tu, kita pun tambah. Kita klik tambah. Okey, soalan pertama contoh. Apakah haiwan ini? Okey, apakah haiwan ini? Contoh. Apakah haiwan ini? Kita tambah gambar. Okey, contoh kita cari Google Image lah, senang. Kalau internet cikgu-cikgu dalam keadaan laju, dia lebih mudah buat kerja macam ni. Contoh kita nak cari gambar harimau. Okey, harimau. Kita pilihlah mana-mana gambar harimau. Okey. Apakah haiwan ini? Contoh saya ambil gambar ni, insert. Okey. Alright. Okey, apakah gambar ini? Contoh. Okey, option yang pertama kita letakkan gajah. Option yang kedua harimau. Option yang ketiga penyu. Contoh. Ini contoh. Okey, selesai. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, kita pilih sebagai multiple choice. Maksudnya dia ibarat macam ABC lah. Dia kena pilih satu je. Okey. Untuk memudahkan cikgu-cikgu, kita tak payah tambah question. Kita duplicate saja kat bawah ni. Kita duplicate. Sama juga macam ni. Kita tinggal klik dekat button 3 segi titik ni. Titik 3 sederet ni. Kita change gambar. Okey, contoh kita nak cari gambar badak sumbu. Okey, badak sumbu. Okey, kita letakkan satu gambar badak sumbu, kita insert. Jadi apakah haiwan ini? Kita terus tukar pada jawapan badak sumbu. Okey, harimau.
Kalau tak perlu tukar banyak pun tak apa kan. Ini untuk mudahkan kita. Okey, selesai contoh. 2 soalan. Okey, contoh. Okey, seterusnya. Okey, saya tambah ni dekat tepi ni ada button required. Required ni maknanya dia wajib jawab. Okey, kalau dia tak jawab, dia tak boleh proceed kepada soalan yang seterusnya. Jadi kita tetapkan dia required. Okey, sekarang ni Google Form kita ni dalam bentuk Google Form saja. Maksudnya untuk dapatkan maklumat saja. Macam ni kita nak tukar dia kepada bentuk quiz. Okey, sebelum tu mari kita tengok kita punya soalan ni jadi ke tidak. Betul atau tidak. Okey, kita tengok macam mana murid-murid kita akan lihat. Okey, dari segi murid-murid kita. Okey, kita tekan next. Okey, contoh macam ni. Apakah haiwan ini? Contoh. Dia akan pilih harimau. Okey, apakah haiwan ini? Badak sumbu. Okey, submit. Okey, yang ni dia akan dapat sekadar jawapan saja. Okey. Tapi yang kita nak sekarang kita nak buat quiz. Okey, kita nak buat quiz. Kita pergi pada setting. Setting general ni kan. Cikgu-cikgu klikkan dekat sini, tak payah ambil. Restrict to user in Ministry of Education Malaysia and its trusted organisation. Maksudnya kalau siapa yang nak jawab Google Form ni, dia kena login kepada Google, email yang disediakan oleh pihak sekolah. Jadi kita tak payah, supaya semua orang boleh jawab. Kan? Sebab saya lihat kalau kita nak ambil email murid-murid ni, dia jadi leceh kan, jadi complicated. Jadi kita nak mudahkan, kita pergi kepada presentation. Okey, yang ni pun tak perlu nak apa-apa. Kita klik kepada quizzes. Okey, quizzes, kita klik make this a quiz. Okey, maksudnya kita nak jadikan ni quiz. Sebab apa quiz? Sebab dia ada markah. Okey, kita tekan save. Okey, sekarang dia nak jadi quiz. Quiz ni dia akan pergi kepada semua ni sebagai quiz. Tapi nama dengan kelas ni kita tak payah ambil sebagai quiz lah. Sebab dia tak, memang akan perlu jawab. Contoh kita klik kepada kotak harimau ni kan. Perasan tak dekat bawah ni ada answer key. Okay, kita klik pada answer key. Kita tetapkan berapa markah yang kita nak. 2 contoh. Ataupun 1. Mudah kira. Okay, kita klik pada jawapan yang betul. Harimau. Ini jawapan yang betul. Lepas tu, done. Okay, maksudnya harimau, dia akan, kalau dia jawab harimau, dia akan dapat 1 markah. Okay, sama juga, langkah yang seterusnya pun sama. Kita klik answer key. Kita pergi kepada points, berapa markah kita nak bagi. Dan kita klik jawapan yang betul. Dah selesai, kita tekan done. Okay, bagi mana-mana soalan yang cikgu rasa susah ataupun agak sukar ataupun perlukan jalan kira-kira ke, perlukan rujukan daripada buku, cikgu boleh bagi dia markah yang lebih sikit. Kan, sebagai galakkan kepada murid-murid. Okay, selesai yang tu. Okay, macam tadi question. Okay, yang ni selesai. Tajuk. Kita minta dia isikan nama, kita minta dia masukkan kelas dia apa, dan kita pergi kepada section yang seterusnya. Okey. Kita tambah satu lagi section. Okey, section yang seterusnya ni okey. Dia pergi ke atas pula. Okey, kita boleh tarik. Okey, sekejap. Kita move section. Kita boleh tetapkan dia. Okey, dia akan duduk kat bawah. Save. Okay. Dia akan duduk dekat bahagian yang bawah. Okey, ni section yang ketiga contoh. Kita nak minta, contoh kita minta anak murid kita ni buat latihan dalam buku aktiviti ataupun buku tulis. Selepas dia dah jawab Google Form ni, kita minta dia buat ataupun minta dia salin nota ke dalam buku tulis. Ataupun pada hari tu cikgu tak buat soalan dalam Google Form. Jadi cikgu minta murid-murid buat muka surat sekian. Macam mana kita nak mengelakkan dia sesak dalam WhatsApp kita? Kita minta dia hantar dalam Google Form. Maknanya dia ambil gambar, selesai dia buat latihan tu dia ambil gambar. Kemudian dia hantar dalam bentuk Google Form. Jadinya segala gambar murid-murid hasil kerja mereka tu, hasil kerja murid-murid tu dihantar di dalam kita punya Google Drive kita. Disimpan dalam Google Drive kita. Jadi dia takkan hilang lah. Kalau dalam WhatsApp ni, kalau murid hantar, kita pun tak tahu mana satu, siapa yang hantar.
tak semua nombor ibu dan ayah kita simpan kan. Kelas-kelas lain, kalau kelas kita simpan. Mungkin kelas-kelas lain tu kita tak simpan, jadi bila kita tak simpan, jadi kita tak tahu siapa yang hantar. Jadi kalau macam ni kita dah senang. Kita dah tahu siapa yang hantar, nama sekian, kelas mana, dia hantar kerja. Macam ni kita nak buat contoh. Sila, soalannya kita letak sila hantarkan, sila masukkan gambar kerja rumah anda. Okey, selesai. Okey, kita add question. Question kat sini kalau cikgu nak letakkan, bolehlah. Kerja rumah muka surat 35 contoh. Okey. Kat sini kita pergi kepada file upload. Kita ambil file upload. Kita klik. Okey. Cuma file upload ni dia perlukan murid-murid untuk sign in Google. Tapi tak apa. Sekarang telefon semua memang automatic sign dalam Google Google account. Jadi dia automatic. Jadi kita klik kepada continue. Okey, contoh kalau cikgu nak only specific file, contoh dia nak hantar apa, dokumen, PDF, tak kisah. Kalau saya tak pilih apa-apa lah, maknanya dia nak hantar dalam bentuk apa pun boleh. Dalam bentuk, contoh dia scan kan, lepas tu dia hantar dalam bentuk file. Okey. Maximum file, maximum number of file ni cikgu letaklah lebih daripada 5 ataupun 10 lah. Sebab kadang-kadang kerja rumah kita tu, contoh murid-murid ni buat tak cukup satu muka surat. Jadi dia kena ambil gambar lebih daripada satu. Contoh muka surat 1, lepas tu dia ambil muka surat 2, lepas tu dia ambil muka surat 3 kan. Jadi kalau kita limitkan dia kepada satu muka surat, nanti dia tak boleh nak hantar. Macam semalam saya try, saya limitkan satu muka surat saja, ada murid yang tak boleh nak hantar. Jadi saya letakkan contoh 10 muka surat. Okay, maximum file size ni kita letaklah 1 gig. 1 gig ni maksudnya dia boleh hantar file dia tu lebih daripada kita punya. Okay. Okay, contoh kat sini dia tulis this form can accept up to 1 gig file. Kita change. Maksimum dia 1 gig. Kita upkan. Biar banyak. Kadang-kadang mana murid kita ni dia punya resolusi gambar dalam telefon tu kadang-kadang dia dalam high definition kan, dalam bentuk HD. Jadi kadang-kadang gambar tu dalam saiz yang besar. Okay, bila dia dah file upload, kita tekan required. Okay, dia akan upload file dia kat sini lah. Contoh dia ambil gambar, dia akan cari dalam galeri dia akan hantar. Okay, itu saja. Ni jadi dia secara tak langsung dia memudahkan kita untuk mengumpulkan maklumat murid, dan secara tak langsung kita ada evidence yang kita dah laksanakan PDPR di rumah. Okey. Satu lagi saya nak tunjuk pada response. Respon ni kita boleh tengok siapa yang jawab. Okey. Kat sini ada summary, ada question, ada individual. Okey. Okey, contoh cikgu-cikgu dah tetapkan boleh jawab daripada pukul 8 sampai 10. Dah lebih pukul 10, kalau masih lagi ada berbaki, kalau cikgu rasa tak nak terima dah, cikgu boleh not accepting response. Maknanya kalau orang buka link tu dah tak boleh dah tak boleh nak jawab. Okey, dia automatic. Tapi selalunya kita biarlah accepting response, sebab kadang-kadang murid-murid kita ni ada yang ibu ayahnya bekerja, waktu malam je boleh buat. Nanti kita fleksibel lah kepada mereka. Jadi yang ni dia keluar dalam bentuk graf. Contoh soalan 1, berapa ramai jawab harimau. Okay, secara tak langsung kita dah ada data dia kan. Berapa ramai yang jawab soalan 2 betul. Okay, berapa ramai yang hantar. Yang ni kita boleh view folder dia kat sini. Okay, view folder dia automatik masuk dalam Google Drive. Okay, kalau cikgu-cikgu nak lagi mudah ataupun nak yang nak lebih gambaran yang lebih jelas, cikgu akan pergi kepada sini. Dia akan buka dalam bentuk Excel. Okay, dia akan create. Okay, dia akan buka macam ni. Jadi dia akan tahulah siapa yang jawab. Jadi nama siapa, kelas siapa, apakah nama haiwan ini soalan pertama, apakah nama haiwan soalan kedua. Kita boleh tahu berapa ramai jawab harimau, berapa ramai jawab badak sumbu, berapa ramai yang dah upload folder. Dia akan keluar kat sini. Okay,
Itu saja. Okey. Okey, dah selesai. Dah selesai, kita dah siap-siap buat, kita dah rasa puas hati dengan kita punya Google Form. Kita pergi kepada setting. Okey, kita tengok semula, takut-takut dia berubah. Okey, kita tekan save dan kita send. Send ni, okey, kalau send ni, Google Form ni dia akan automatic dalam kita punya Google Drive. Jangan risau, dia takkan hilang. Kita tak perlu save. Segala apa perubahan yang kita buat, dia akan terus save. Kita pergi kepada link. Contoh, cikgu-cikgu buat ke Google Form ni waktu malam kan, contoh. Sebelum hari esoknya ada kelas, contoh kan. Jadi, kat sini ada dia punya link. Linknya panjang sangat, betul? Jadi, kita pendekkan. Dia akan jadi pendek macam ni. Cikgu-cikgu tekan copy. Okey. Kalau nak cuba, boleh pergi kepada kita punya Telegram ke, WhatsApp ke kan. Kalau saya biasa suka, kalau saya letak kat macam ni. Contoh, saya hasilkan folder PDPR saya. Supaya mudah saya nak kenal pasti saya punya bahan kan. Jadi contoh, kalau macam ni, cikgu-cikgu hasilkan satu folder. Okay, contoh macam ni. Cikgu-cikgu paste kan. Dia akan keluar link info. Okay, kita paste. Ini maksudnya kita punya Google Form tu dah selesai. Kalau nak try, kita mintalah siapa-siapa ke ataupun kita sendiri boleh klik. Betul ke tidak Google Form yang kita buat tu. Okay. Alright. Kalau macam ni kan. Kalau macam ni, kalau kita tak jawab, dia tak boleh nak next. Contoh. Okay. Dia macam tu. Okay, selesai. Okay. Jadi link ni, kalau dah selesai kita copy, itu saja. Okay. Macam mana kita nak tengok kita punya Google Form? Kita klik dekat sini. Nanti kita boleh tengok kita punya Google Form kita. Okay. Kat sini dia ada bagi macam-macam. Okay. Dalam bentuk blank ada. Dalam bentuk blank quiz ada. Blank quiz ni dia automatic dalam bentuk quiz. Cuma saya lebih minat menggunakan blank sebab dia setting dia lebih mudah. Kalau blank quiz ni dia ada setting dia sendiri. Okay. Exit ticket ni dia ada contoh-contoh apa yang kita nak buat. Template kita. Okay. Kalau contoh template kita nak letak gambar atas pun boleh. Okay. Okay. Contoh ni. Contoh-contoh yang saya dah buat Google Form. Okay. Google Form ni dia sebenarnya memudahkan kerja kita sebenarnya kan. Kalau macam contoh untuk guru-guru kelas macam nak kutip data anak-anak murid, pendapatan ibu bapa boleh menggunakan Google Form lebih mudah kan. Jadi ibu bapa boleh tak perlulah nak photostat itu ini dan tak perlu menggunakan banyak kertas. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya sedikit mengenai Google Form. Kalau ada yang tak faham, bolehlah tanya. Okey. Saya sudi kongsi sebab saya pun baru belajar ni masa PKP yang lepas kan. Ada banyak kursus-kursus online. Jadi kita pun try. Dia ada satu lagi Google Form ni. Bila selesai menjawab, murid-murid akan dapat sijil. Kita boleh generate sijil. Tapi itu kena masukkan email murid-murid. Jadi dia leceh sikit. Dia akan masuk dalam email. Maksudnya kalau kita tetapkan contoh, dia dapat 10/10 kita bagi sijil. Kalau dia dapat 5/10 kita tak bagi dia sijil. Jadi bila dia tahu kawan dia dapat sijil tu, dia rasa macam seronok lagi nak try kan. Lagi satu saya rasa lebih elok kalau kita macam settingkan. Okey, kita settingkan dia boleh ni show link to submit and respond. Maksudnya dia dah selesai jawab, contoh dia tak puas hati, maka dia sikit kan. Dekat situ ada link, nanti dia boleh klik, dia boleh jawab lagi sekali. Dia boleh jawab lagi sekali. Kan? Tapi kalau terlalu banyak pun leceh juga mungkin. Tapi biasanya anak-anak ni kalau dia dah jawab sekali, dia dah tahu mana salah dia akan cuba lagi sekali dan biasanya maka akan betul. Okey. Dari situ kita ikut budi bicara kita lah, kita nak pilih yang mana. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.